Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi kami akan membentangkan kita panggil kaedah dan teknik pedagogi kontemporari. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena faham itu. Apa itu kontemporari? Kontemporari ni dalam bahasa mudahnya ialah semasa atau masa kini. Dia kontemporari ni ialah lawan bagi tradisional. Apa yang kita belajar dahulu ialah menggunakan sistem tradisional. PAK 21, pengajaran abad ke-21 ialah pengajaran secara kontemporari. Daripada 7 ni, saya akan terangkan dengan lebih ringkas dan padu. Ada 7 jenis kaedah dan teknik yang dirumuskan oleh cendekiawan dalam bidang pedagogi ini. Yang pertama ialah pembelajaran kooperatif ataupun dalam bahasa Melayunya kooperatif, pembelajaran kooperatif. Yang kedua, pembelajaran teradun ataupun blended learning. Pembelajaran teradun ni ialah satu pembelajaran yang menggabungkan beberapa kaedah dalam satu cara, satu sesi. Kemudian yang ketiga ialah pembelajaran terbalik atau kita panggil flipped learning ataupun flipped classroom. Ini pula ialah pembelajaran terbalik ni macam mana? Itu guru menggunakan kaedah televisi secara menonton video ataupun YouTube. Seterusnya, problem based learning ataupun pembelajaran berasaskan masalah. Dan seterusnya pembelajaran berasaskan project based learning. Project based learning ni ialah pelajar diberikan tugasan atau tugas daripada gurunya untuk dalam masa yang tempoh yang sebulan atau lebih untuk mencapai satu projek yang diingini oleh guru. Kemudian pembelajaran berasaskan inquiry ataupun kita panggil inquiry based learning. Dan seterusnya pembelajaran terbeza, differentiated learning. Di differentiated learning ni kita guru lebih menekankan macam mana tahap pandaian pelajar supaya kita tidaklah menyamaratakan dari sudut IQ. Kita bagi pelajaran menurut kita rasa pelajar itu mampu ataupun tidak mampu. Jadi itu sahaja penerangan ringkas daripada saya tentang 7 kaedah dan teknik pedagogi kita boleh aplikasi dalam PAK 21 yang secara detailnya akan diterangkan oleh sahabat saya, sahabat Hilmi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita mendengar daripada Ustaz Haikal berkenaan pengajaran dan pembelajaran kontemporari, kumpulan kami telah bersetuju untuk mengambil pelaksanaan problem based learning PBL, iaitu pelaksanaan berasaskan masalah. Okay. Jadi pembelajaran berasaskan masalah ni, pelaksanaan berasaskan masalah ini menurut Linda Wei 2004, Linda Wei beliau telah meletakkan 7 langkah dalam proses menerangkan aplikasi PBL di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, pembahagian kumpulan. Yang kedua, mengenal pasti masalah. Yang ketiga, menjana idea. Yang keempat, isu pelajaran. Yang kelima, pembelajaran kendiri. Yang keenam, sintesis dan aplikasi. Dan yang ketujuh yang terakhir sekali, refleksi dan tindak balas. Okey, insyaAllah saya akan menerangkan satu persatu berkenaan teknik Linda Wei ini, berkenaan PBL ini. Yang pertama, pembahagian kumpulan. Jadi murid-murid akan dipecahkan mengikut kumpulan, dan di dalam kumpulan akan dilantik seorang ketua dan pencatat serta peraturan-peraturan setiap kumpulan akan dibentuk selepas itu.
Yang kedua, mengenal pasti masalah. Okey, murid-murid akan diberi masalah oleh guru, masalah berkenaan pembelajaran dan pengajaran semasa. Jadi, mereka di dalam mengenal pasti masalah ni, mereka akan mencari punca dan sebab apa yang berlaku, apa yang terjadi, mengapa benda itu terjadi dan akan diolah di dalam kumpulan. Yang ketiga, menjana idea. Pada peringkat menjana idea ini, pelajar-pelajar dan murid-murid semuanya akan memberi dan melontarkan idea-idea yang dapat membantu proses penyelesaian masalah. Okey. Tadi kita dah tahu mengenal pasti masalah, kita dah tahu puncanya. Jadi menjana idea ni, dia nak macam mana dia nak selesaikan masalah. Yang keempat, isu pelajaran. Pelajar dan murid-murid akan cuba untuk mengenal pasti isu pelajaran dan mencari isu yang dapat membantu menyelesaikan masalah pelajaran. Yang kelima, pembelajaran kendiri. Okey, setelah mendapat semuanya, murid-murid akan merumuskan informasi-informasi yang relevan dan logik dengan masalah yang diberikan oleh guru. Yang keenam, sintesis dan aplikasi. Murid-murid akan mencari kesahihannya di dalam internet atau berbincang dan menyelesaikan masalah dan punca yang telah didapati. Jadi mereka dah dapat, dia nak selesaikan dengan cara apa? Dia tengok balik, adakah kandungan yang dia cari punca dan dia cari penyelesaian tu ada kesahihannya di dalam PDF ke atau di dalam pengolahan oleh laman-laman web yang bahagian pendidikan. Dan yang terakhir, refleksi dan tindak balas. Pada peringkat ini, murid-murid akan dibantu oleh fasilitator iaitu guru berkenaan kemahiran dan apa yang mereka telah bincang di dalam kumpulan untuk menyelesaikan masalah. Diperkukuhkan lagi apabila Nur Ratna Masrum 2006, dia telah membuat kajian berkenaan problem solving, skill in ICT and multimedia application. Beliau mendapati bahawa tanpa pengetahuan dan kemahiran penyelesaian masalah, pelajar tidak mampu untuk melaksanakan dan mengaplikasikan kaedah PBL dengan sempurna dan cekap. Okey, kesimpulan dan khulasahnya, bila kita dah dapat cari punca, lepas tu kita dah dapat cara atasi, kita kena sahihkan di dalam internet ataupun daripada orang-orang terdahulu. Kita ambil balik adakah maklumat itu sahih. Dan yang terakhir, dia kena melaksanakan dan mengaplikasikan kaedah pengetahuan itu dengan sempurna. Sempurnanya benda itu apabila telah mendapat kesahihan daripada pandangan-pandangan lain. Itu saja daripada saya berkenaan PBL. Okey, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord.
yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are.